Peraturan disiplin sekolah. Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Connaught, Ceras, Kuala Lumpur. Selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Connaught. Ini ialah dataran integrasi. Ini ialah kawasan Blok A dan Blok B. Kantin sekolah terletak di bawah Blok A. Ini pula ialah Dewan Sekolah. Waktu persekolahan dari hari Isnin sehingga hari Khamis, waktu persekolahan adalah dari pukul 1.30 sehingga 6.30 petang. Murid-murid mesti berada di sekolah sebelum pukul 1.10 petang. Pada hari Jumaat, waktu persekolahan ialah dari pukul 2.30 sehingga pukul 6.30 petang. Murid-murid mesti berada di sekolah sebelum pukul 2.10 petang. Perhimpunan. Perhimpunan resmi akan diadakan setiap Isnin, iaitu pada waktu pertama di kelas masing-masing. Perhimpunan melibatkan nyanyian lagu negaraku, lagu wilayah persekutuan, lagu sekolah, bacaan ikrar murid dan ucapan pentadbir melalui video ataupun teks. Tiada perhimpunan harian. Waktu pembelajaran dan pengajaran. Pada waktu pengajaran dan pembelajaran, murid tidak dibenarkan keluar kelas tanpa kebenaran guru. Pas keluar kelas mesti diperoleh dari guru mata pelajaran dan mesti dipamerkan sentiasa. Keluar dan masuk kelas adalah dilarang. Murid tidak dibenarkan keluar dari kelas dan berdiri di koridor atau di kawasan kaki lima. Murid tidak dibenarkan pergi ke tandas pada waktu pertama, waktu sebelum dan selepas rehat, dan pada waktu terakhir sekolah. Pada waktu PJK ataupun pendidikan jasmani dan kesihatan, murid mesti sentiasa berada dengan guru PJK. Murid mesti beratur berdua-duaan sewaktu keluar dan kembali ke kelas. Waktu rehat. Semua murid mesti berada di dalam kelas semasa rehat. Murid-murid mesti makan dan minum di tempat duduk masing-masing di dalam kelas. Murid dilarang berada di kawasan sekolah, iaitu di belakang Blok B, Blok C, Blok D, Dewan, gelanggang bola keranjang, padang dan tempat meletak kereta guru. Murid dilarang membawa makanan ringan dan minuman berkarbonat atau mengandungi alkohol. Waktu balik. Murid-murid akan dibawa turun ke bawah oleh guru mata pelajaran waktu terakhir. Pastikan kelas dalam keadaan bersih dan kemas. Kerusi mesti diletakkan di atas meja. Kelas mestilah disapu dan sampah diletakkan dalam bakul sampah telah dibuang. Papan tulis mesti dibersihkan. Semua kipas, lampu dan suis mesti ditutup sebelum meninggalkan kelas. Semua buku mesti dibawa balik ke rumah. Ini ialah contoh
cara meletakkan kerusi sebelum balik. Pakaian seragam sekolah. Untuk murid-murid lelaki, baju kemeja putih dan seluar hijau kehitaman ataupun dark olive. Baju mesti selalu dimasukkan ke dalam seluar. Murid dilarang memakai baju T dalam kemeja sekolah. Hanya singlet putih dibenarkan. Seluar potongan jeans dan berfashion iaitu ketat, singkat ataupun sempit tidak dibenarkan. Tali pinggang mesti selalu dipakai dan tali pinggang mesti berwarna dark olive dan dibuat daripada canvas. Murid mesti memakai tag nama dan lencana berserta tali leher. Pakaian seragam sekolah perempuan. Pakaian seragam sekolah murid perempuan ialah pinafore tunic yang mesti berwarna biru turquoise. Labur pinafore tersebut mesti sampai 5 cm di bawah lutut, blaus putih berlengan pendek, lencana dan tag nama di bahagian kiri. Untuk murid-murid memakai baju kurung potongan Johor berwarna putih dan tidak jarang berparas lutut. Baju kurung mesti selalu dikancing. Lengan baju tidak boleh dilipat. Camisole atau anak baju putih atau skin color mesti dipakai. Kain sarung biru turquoise disusun tepi tidak melebihi paras buku lali. Tudung berbentuk 3 segi 2 sama dan berwarna putih. Tudung tidak boleh berfashion. Ini adalah contoh pakaian seragam sekolah perempuan. Ini pula ialah pakaian pendidikan jasmani dan kesihatan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Connaught. Kasut dan stokin. Kasut kanvas hitam dan tidak berfashion. Panjang stoking mesti melebihi buku lali. Kasut dan stoking berwarna hitam. Penampilan dan kekemasan diri. Rambut murid lelaki. Tidak dibenarkan mengerinting, mewarna atau menggunakan gel, mousse, wax ataupun hair setting products. Rambut mestilah pendek dan tidak berfashion. Istilah rambut panjang. Rambut jatuh melebihi garisan 2 cuping telinga, rambut menutup garisan tengah dahi, rambut menyentuh cuping telinga dan sideburn melebihi garisan tengah hidung. Potongan fashion semasa, skin cut, punk, berekor adalah dilarang. Ini ialah gambar penampilan dan kekemasan diri lelaki. Penampilan dan kekemasan diri perempuan. Tidak dibenarkan mewarna rambut, mengerinting, meluruskan atau rebonding, menggunakan produk styling seperti gel, wax atau mousse, atau mengikut fashion semasa. Rambut panjang yang jatuh sehingga bahu mesti diikat tocang, ponytail atau dandan, flat. Rambut tidak boleh mencecah bulu kening. Ia mesti diikat atau dipinkan dengan kemas. Rambut tidak boleh jatuh atas muka.
Murid tidak dibenarkan mencukur atau mencabut bulu kening. Penggunaan alat solek adalah dilarang. Ini ialah contoh fashion rambut untuk pelajar perempuan. Ini contoh dandanan rambut untuk penampilan dan kekemasan murid perempuan. Kekemasan diri. Cermin mata berbingkai warna gelap, tebal tidak melebihi 7 mm dan tidak berfashion. Satu lubang telinga untuk subang sahaja dibenarkan. Umum. Kuku mesti pendek, dilarang memakai pewarna, pengilat dan inai. Subang dibenarkan untuk murid perempuan sahaja, satu tindik sahaja menggunakan lidi putih atau lut sinar, transparent. Barang kemas atau perhiasan tidak dibenarkan. Jam tangan dan cermin mata tidak boleh besar dan berfashion, warna gelap sahaja. Beg sekolah, beg galas sahaja berwarna gelap dan tidak berfashion. Ini adalah contoh beg sekolah. Barang-barang larangan. Berikut adalah barang-barang yang dilarang dibawa masuk ke kawasan sekolah tanpa kebenaran. Telefon bimbit dan semua alat permainan jenis elektronik seperti radio, pemain cakara, peralatan video game atau sebagainya. Majalah, buku, komik dan segala bahan bacaan berunsur negatif, lucah dan yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran. Barang perhiasan seperti rantai leher, cincin, anting-anting, bahan solek dan sebagainya yang tiada unsur agama. Pisau atau semua peralatan tajam seperti gunting, pemotong kertas, pemutar skru dan sebagainya. Kemeja T-shirt tiada lambang atau unsur-unsur negatif. Semua bahan yang boleh memabukkan atau menghayalkan seperti minuman keras, ganja, dadah, pil terlarang dan sebagainya. Semua bahan yang dianggap berbahaya dan mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Ini ialah contoh barang larangan. Telefon bimbit, power bank, headphones dan barang-barang berkaitan dengan telefon bimbit. Rokok dan vape, makanan ringan, alat-alat solek, daun teruk, dan peralatan yang tajam seperti gunting yang tajam, pisau, penknife, dan sebagainya. Ini ialah rekod disiplin murid yang dikenali sebagai fail biru ataupun blue file. Okay, segala kesalahan murid akan direkod di dalam fail ini. Okay, murid boleh diberi surat amaran pertama, kedua dan ketiga dan seterusnya boleh digantung persekolahan. Jika masih berlarutan kes disiplin, tindakan buang sekolah boleh diambil terhadap murid. Sekian. Terima kasih. Salam sejahtera para pelajar.
Selamat datang ke SMK Taman Konot. Hari ini, cikgu akan menerangkan pengenalan tentang co-curriculum di sekolah kita. Bidang co-curriculum terbahagi kepada 4. Pertama, rumah sukan. Setiap pelajar akan diberikan rumah sukan oleh penyelaras tingkatan. Badan beruniform, kelab dan persatuan, serta sukan dan permainan. Ketiga-tiga unit ini boleh disertai oleh para pelajar mengikut kuota yang telah ditetapkan. Cikgu percaya para pelajar telah mendaftar ketiga-tiga unit ini. Setiap pelajar SMK Taman Konot wajib mendaftar sebagai ahli bagi 1 kelab atau persatuan, 1 sukan atau permainan serta 1 unit badan beruniform. Para pelajar haruslah sentiasa menghadiri setiap perjumpaan unit co-curriculum masing-masing. Surat amaran akan dikeluarkan jika pelajar didapati ponteng perjumpaan co-curriculum. Perjumpaan ini amatlah penting bagi mengumpul markah untuk kehadiran PAJSK para pelajar. Rumah sukan di sekolah kita terbahagi kepada 4. Yang pertama, rumah Jupiter, rumah Neptune, rumah Uranus, dan rumah Venus. Jadual waktu co-curriculum 2021. Pada tahun ini, perjumpaan co-curriculum akan diadakan secara online ataupun dalam talian. Waktu perjumpaan ialah pada setiap Rabu pada jam 9 hingga 11 pagi. Kehadiran para pelajar akan diambil bermula pada hari Rabu pada jam 9 pagi sehinggalah pada hari Selasa, minggu hadapannya. Jadi, para pelajar mempunyai masa 1 minggu untuk melakukan aktiviti co-curriculum yang telah diletakkan di dalam site unit co-curriculum masing-masing. Kehadiran para pelajar akan direkod oleh guru penasihat unit masing-masing. Badan beruniform. Terdapat 9 unit badan beruniform di sekolah kita. Kadet polis, wushu, kadet remaja sekolah, taekwondo, kadet bomber, pandu puteri, karate, St. John Ambulance dan pengakap. Persatuan dan kelab. Terdapat 19 persatuan dan kelab di sekolah kita. Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina, Agama Islam, Agama Buddha, Agama Kristian, Sejarah, Seni, Geografi, Unit Bimbingan dan Kaunseling atau PRS, Alam Sekitar, Inovasi, Usahawan Muda, Komputer, Kebudayaan atau Kompang, Choir, Orkestra SMK Taman Konot, Robotik, serta STEMS atau Sains dan Matematik. Terdapat 9 jenis sukan dan permainan yang boleh disertai oleh para pelajar. Bola sepak, pimpong, bola tampar, bola baling, bola jaring, badminton, bola keranjang, olahraga dan catur atau permainan dalam. Itulah sahaja taklimat co-curriculum daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Pentaksiran Bilik Darjah PBD di SMK Taman Konot.
Apa itu PBD? PBD ialah pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDP bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid. PBD berlaku secara formatif dan sumatif. PBD sebagai pembelajaran, untuk pembelajaran dan tentang pembelajaran. Bila PBD bermula? PBD dahulunya dikenali sebagai pentaksiran sekolah, bermula pada tahun 2011. Pada tahun 2016, PS dikenali sebagai PBD. Perbezaan di antara PBD dan juga PBS. Kita tengok dulu apa itu PBS. PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah, bersifat holistik, kognitif, efektif dan psikomotor. Ada 4 komponen dalam PBS, iaitu pentaksiran pusat, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum PHJSK, pentaksiran psikometrik dan pentaksiran bilik darjah. PBD, pentaksiran bilik darjah, iaitu pentaksiran berterusan sepanjang PDP dan tiada perbandingan PP antara murid dengan murid yang lain. Bertujuan untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. Mata pelajaran yang terlibat untuk sekolah menengah. Semua mata pelajaran KSSM dan PBD berlaku secara berterusan dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Bagi sekolah rendah, semua mata pelajaran KSSR dan PBD itu berlaku secara berterusan dari tahun 1 hingga tahun 6. PBD dapat membantu guru dalam mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran, mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran, mengambil tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Pelaksanaan PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP sepanjang tahun. PBD dilaksanakan melalui kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan dan juga lisan. Bagi pertimbangan profesional, satu bentuk keputusan berkaitan pembelajaran murid yang dibuat oleh guru secara beretika berdasarkan standard prestasi dan data perkembangan penguasaan murid dalam pembelajaran menggunakan pengetahuan, kemahiran dan juga pengalaman. Sekian, terima kasih. Hai, selamat datang diucapkan kepada semua murid baru.
tingkatan peralihan dan tingkatan 1 ke SMK Taman Konot. Saya Encik Yip Yok Fai. Kamu boleh panggil saya Encik Yip atau Mr. Yip atau Cikgu Yip. Saya ialah guru kaunseling di sekolah ini. Saya bertugas di sesi pagi. Sesi persekolahan 2021 sudah bermula pada bulan Januari, di mana kamu mengikuti kelas-kelas bersama guru-guru kamu dalam Google Meet, Google Classroom, WhatsApp dan sebagainya. Hanya sampai hari ini dapat kita bertemu di sekolah dan kamu belajar di sekolah. Syabas diucapkan kepada semua kerana anda menghadirkan diri di sekolah pada hari ini. Cikgu berharap kamu akan belajar bersungguh-sungguh di sekolah ini. Dan cikgu ingin juga mengingatkan kamu semua supaya menjaga jarak diri dan mengikuti SOP dan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan supaya kita semua selamat. Akhir sekali, cikgu ingin mengucapkan syabas dan selamat datang ke Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Konot. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat berkenalan. Nama Cikgu Nur Ashikin binti Muhammad Nur. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling di SMK Taman Konot. Murid-murid boleh panggil Cikgu, Cikgu Ashikin ataupun Cikgu Shikin. Cikgu ingin mengucapkan selamat datang ke SMK Taman Konot kepada semua murid peralihan dan tingkatan 1 sesi 2021. InsyaAllah di sini bermulanya kecemerlangan anda dan selamat menempuh alam persekolahan menengah. Murid-murid yang disayangi, jika ada terbuku di hati, kekusutan di minda, rasa kekosongan di dalam diri, rasa belum bersedia, kurang bermotivasi dan bersemangat, anda boleh berkomunikasi. Anda boleh berkongsi dengan mana guru-guru bimbingan dan kaunseling di SMK Taman Konot. Kami sentiasa bersama anda. InsyaAllah kita akan bersua hingga jumpa lagi. Akhir kata daripada cikgu, jaga diri, hiasi peribadi, patuhi SOP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua. Selamat pagi cikgu ucapkan buat semua murid tingkatan peralihan dan juga tingkatan 1 bagi tahun 2021. Selamat datang ke SMK Taman Konot dan juga selamat berkenalan. Nama saya Cikgu Khalilah binti Abu Hassan. Awak boleh panggil saya Cikgu Khalilah. Saya merupakan guru bimbingan dan kaunseling di sekolah ini. Jadi, jika ada apa-apa kekeliruan, ada sebarang masalah atau apa yang awak ingin tahu, bolehlah datang ke bilik kaunseling untuk berjumpa dengan saya sepanjang persekolahan ini. Cikgu harap semua murid dapat sesuaikan diri apabila berada di sekolah ini. Jaga tingkah laku, jaga adab dan juga jaga SOP. Cikgu doakan semua murid dapat belajar dengan baik dalam norma yang baharu ini. Sama-sama kita doakan agar COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh kembali belajar seperti biasa. Okey, itu sahaja dari cikgu. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid SMK Taman Konot, terutama sekali murid-murid baru dari tingkatan peralihan dan juga tingkatan 1 bagi sesi tahun 2021. Sebelum kita meneruskan salam perkenalan, izinkan cikgu memperkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Muhammad Kamal Asri bin Muhammad Ashraf. Okey, murid-murid boleh memanggil cikgu, Cikgu Kamal.
Okey, cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling SMK Taman Konot bagi sesi petang tahun 2021 ini. Oleh yang demikian, murid-murid tingkatan peralihan dan juga tingkatan 1 akan berjumpa dengan cikgu bila sekolah dibuka nanti. Okey. Walaupun pada tahun ini sekolah secara bersemuka dan fizikal dibuka agak lewat berbanding tahun-tahun sebelum ini akibat pandemik COVID-19, cikgu amat berharap agar murid-murid terus kekal bersama belajar secara online dengan guru-guru anda semua. Okey, jangan ponteng kelas atau tidak menghadiri kelas dalam talian kerana ia akan merugikan anda. Right? Murid-murid boleh berjumpa dengan cikgu secara bersemuka apabila sekolah dibuka pada 5 April 2021 nanti, ya, hari Isnin. Jika ada sebarang isu, masalah atau persoalan tidak faham ke atau kemusykilan di dalam hati anda boleh datang berjumpa dengan cikgu dan cikgu sedia mendengar luahan dan juga apa yang anda ingin share dengan cikgu, ya. Okey. So, tetapi yang paling penting, anda kena minta kebenaran daripada guru tingkatan anda untuk jumpa cikgu terlebih dahulu. Kerana kita kena mengikut SOP norma baru yang telah dikuatkuasakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu seperti first, memakai penutup muka, lepas tu penjarakan fizikal 1 meter, lepas tu apa lagi? Sentiasa mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan. Right? Okay. Cikgu harap murid-murid semua tidak segan, tidak takut ataupun malu-malu untuk berbincang, okay, dengan cikgu. Kerana apa yang berlaku di dalam bilik kaunseling hanya cikgu dan kamu sahaja yang tahu dan cikgu tidak akan membocorkannya di luar bilik kaunseling. Okay. Apa-apa yang berlaku di dalam bilik kaunseling hanya ada di bilik kaunseling sahaja. So, kerana cikgu berpegang kepada etika kerahsiaan. Okey, baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian, sebelum cikgu akhiri salam perkenalan kita pada hari ini, izinkan cikgu memberikan serangkap pantun, ya. Alright. Bunga mawar indah menawan menjadi idaman kepada semua. SMKTC sekolah pilihan, tahniah semua yang menjadi warganya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada bulan April nanti. Sekian, terima kasih.